Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Seramai 120,000 individu yang tercicir dalam senarai penerima bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 4.0 sebelum ini bakal mendapat bantuan masing-masing tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 92 juta ringgit bagi menjayakan bantuan tersebut. Di bawah mana semua rakyat akan telah menerima bantuan semasa pandemik 19 ini, dan juga bantuan lain kita turunkan sewa, moratorium, all yang telah kita beri akan kita teruskan. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan bantuan Sarawak Kusayang B40 Rayuan pada Rabu. Ketua Menteri berkata punca golongan tersebut tercicir bantuan kerana nama mereka tidak terdapat di dalam senarai cukai pendapatan. Sementara itu, bagi penambang Nur Ali, sepanjang mengharungi cabaran pandemik COVID-19, beliau hanya mampu bergantung kepada bantuan daripada kerajaan negeri. Alhamdulillah lah bantuan tu pakcik gunakan harian lah, berjimat sedikit. Oleh kerana pakcik dah berusia kan, si ada nak enjoy oleh kerana pakai makan je lah. Menurut Nur Ali lagi, pendapatannya terjejas dan tidak menentu sepanjang kekangan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Si tentu juga lah dalam 60 ke 70 ringgit macam ni lah. Kadang-kadang ada juga sampai 100 ringgit. Mun sampai akhir pulang, mun rasa-rasa badan sihat, turun dari jam 8 sehingga pukul 5 petang dalam 50, 60 ringgit. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK mendapati seramai 60,719 usahawan wanita setakat ini telah mendapat manfaat menerusi pelbagai program yang dianjurkan kementerian dan agensi di bawahnya. Program-program ini antaranya melibatkan Institut Keusahawanan Nasional INSKEN, SME Corp Malaysia dan Perbadanan Nasional Berhad PNS yang memberi fokus kepada pembangunan kapasiti dan kemahiran keusahawanan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kementerian akan terus komited untuk membantu usahawan wanita dan pemilik perniagaan yang menyumbang kira-kira 20% kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Katanya lagi mereka harus memanfaatkan pelbagai kelebihan yang diberikan termasuk insentif dan program yang disediakan oleh MEDEK dan agensinya supaya usahawan wanita kekal kompetitif dalam menghadapi persekitaran perniagaan yang mencabar. Dalam pada itu, berdasarkan kaji selidik ekonomi pada 2016, pemilik perniagaan dalam kalangan wanita adalah berjumlah 186,855 daripada keseluruhan PKS yang berdaftar di Malaysia. Sejumlah 12,964 unit rumah mampu milik RMM kini dalam pelbagai peringkat pelaksanaan di Sarawak sejak Julai 2018 hingga 30 September 2020. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, jumlah itu merangkumi 5,037 unit rumah dalam perancangan, 3,969 unit rumah dalam pembinaan. Manakala 3,958 unit rumah telah disiapkan oleh 3 agensi penyedia perumahan yang melibatkan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pemaju swasta. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Negara pada Rabu. Antara pelan kementerian untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di seluruh negara ialah melalui penyelarasan RMM menerusi pelaksanaan program dan skim perumahan. Ia melibatkan program Perumahan Rakyat PPR, Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM, Perumahan Perbadanan Prima Malaysia Prima dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Sementara itu, Ismail berkata 8 projek PPR merangkumi 4,140 unit rumah telah siap dibina di Sarawak, manakala 3 lagi projek PPR masih dalam pembinaan melibatkan 1,112 unit rumah.
Setakat Disember 2020, terdapat 3 projek prima di Sarawak iaitu Residensi Matang dan Residensi Bintawak Riverfront, Residensi Semenggoh Fasa 1 sedang dalam pembinaan dan projek Residensi Semenggoh Fasa 2 kini dalam perancangan. Bertemu kembali. Sektor perhutanan mampu menjana pendapatan hiliran baharu jika pendekatan kelestarian ekosistem diutamakan semua pihak berkaitan. Sehubungan itu, Jabatan Hutan Sarawak akan terus mempromosikan lebih banyak aktiviti melindungi ekosistem sekaligus memulihkan hutan di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 62 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 kepada Jabatan Hutan Sarawak untuk program restorasi di seluruh negeri ini. Kata Ketua Menteri lagi, sekiranya program itu dilaksanakan dengan baik, maka kebergantungan negeri terhadap ekonomi aktiviti pembalakan dan industri perkayuan dapat dikurangkan. Sarawak katanya dipayungi kawasan berhutan seluas 7.9 juta hektar atau 63% daripada keluasan negeri ini. Beliau katanya yakin Sarawak memiliki masa depan yang cerah dalam meneroka pendapatan baru sebagai contoh perdagangan karbon. Kita telah menanam 10,452,607 pokok. Within that short period, we have planted 10.45 million pokok yang merangkumi 50 spesies dengan keluasan 9.732 hektar, 9,000 hektar, dekat 10,000 lah, di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program penghijauan Malaysia kempen penanaman 100 juta pokok peringkat negeri Sarawak pada Rabu. Jelasnya, Sarawak menyasarkan untuk menanam sebanyak 35 juta pokok atau 35% secara keseluruhan pokok yang akan ditanam di Malaysia sepanjang RMK12 iaitu bermula 2021 hingga 2025. Ia ditanam melalui pelbagai program penanaman yang meliputi kawasan pembalakan, ladang hutan, kawasan hutan simpan, kawasan terlindung sepenuhnya, tanah NCR termasuklah tanah talah milik persendirian. Saya rasa bahawa dalam masa 5 tahun kita boleh fulfill sasaran 35 juta. Usahawan penternak ketam berpeluang menikmati hasil 4 kali ganda lebih tinggi berbanding setiap ada menerusi kaedah penternakan rumah ketam. Kaedah yang diperkenalkan kumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan UiTM Sarawak dilihat mampu meningkatkan sosioekonomi masyarakat di Sarawak khususnya golongan B40. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa, Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred Sarawak, Datuk Muhammad Narudin Majais berkata, projek ini akan diperluaskan ke beberapa kawasan seperti Ahsa Jaya, Sadong Jaya, Sebuyau dan Simunjan. Tambah beliau, pihaknya sudah menyediakan kertas kerja berkenaan projek ini dan berharap ia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jadi Sarah Azizi dengan wife dia, salah satu daripada 5 orang pengusaha di bawah UNIMAS, Dr. Saiful, telah berusaha menternak ketam ini beberapa bulan yang lalu, di mana pendapatan mereka dulu sebelum menternak tu hanya 400 saja. Sekarang pendapatan mereka sudah meningkat 4 kali ganda. Sementara itu, Pengarah Institut Seni Kreatif dan Teknologi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang juga merupakan ketua projek, Profesor Madya Dr. Saiful Bahari Muhammad Yusof berkata, ketam-ketam ini akan diternak di dalam bekas yang digelar inkubator bersaiz 4 kaki x 6 kaki dan berketinggian 2 kaki. Ia boleh memuatkan sebanyak 48 ekor ketam dalam satu inkubator dan tempoh pembesaran ketam adalah lebih cepat. Kita dapati juga melalui grade C yang kita letakkan untuk benih, untuk bertukar kepada grade B cuma makan masa dalam paling kurang sebulan.
Bagi Azizi Muhammad, kaedah baru menternak ketam ini mudah untuk digunakan. Dulu nangkap ketam terus jual gini tu. Teman jual dulu nak bila benih ketam si tu si pernah diimbak pulang. Bila dapat je buang balik, dilepas balik. Ini tu tangkap mbak pulang, disimpan dekat rumah ketam tu. Jadi bila ada rumah ketam macam tu, rasa senang lah. Rasa mudah. Dahulunya Encik Azizi hanya meraih pendapatan sebanyak RM400 sebulan sebagai pencari ketam. Namun dengan adanya kaedah baru penternakan ketam, pendapatannya kini boleh mencecah sehingga RM2,000 sebulan. Ternyata kaedah ini mampu membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk di kawasan ini. Laporan Salasa Safian bersama jurukamera Muhammad Gusti Norambia untuk TVS. Dalam penghasilan mural di sebuah bangunan kolej swasta di Kuching, Amy Sheikh Ali yang dikenali sebagai Amy 30 tahun berjaya dengan projek muralnya bertemakan Kita Jaga Kita bagi menyamai perasaan kasih sayang masyarakat. Katanya ia merupakan projek Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEK bersama-sama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Hanya diberi masa 14 hari untuk menyiapkan lukisan mural itu, akhirnya siap sepenuhnya yang turut dibantu oleh rakan seperjuangan Aries Kong yang merupakan pelukis tempatan Sarawak. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas kepada anda semua. Bagi yang dalam perancangan untuk balik bercuti, berhati-hati di jalan raya. Ingat peperangan kita masih belum selesai. Jaga jarak anda dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat. Jumpa lagi.